العالمين حمدا يوافي سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفتوح الأنبياء والمرسلين كما فتحت على أنبيائك ورسولك وعلى عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelapangan, diberikan masa untuk kita terus dalam pengajian. Sebaik-baik waktu yang digunakan adalah untuk ilmu dan amal. Dan kita dah sampai muka surat 29, khatimah. Jadi khatimah ni kesudahan. Jadi kita nak khatam dah kita ni. InsyaAllah sebelum Ramadan kita khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi'ilmihi wa barakatih. Khatimatun, bermula ini suatu kesudahan. Khatimah. Ya, khatimah ni penting, sangat mustahak. Ya, macam mana hidup kita pun nak cari husnul khatimah, nak selamat daripada su'ul khatimah. Sejahat mana pun seorang tu, kalau dia husnul khatimah selamat, kalau dia su'ul khatimah berat. Ini khatimah bagi kita ni. Maka sesuailah khatimah ni membicarakan tentang kalimah la ilaha illallah. Apa kena-mena kalimat la ilaha illallah dengan khatimah? Kesudahan. Kerana sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir dia, ialah la ilaha illallah, masuk syurga. Tafadilat la ilallah tu besar. Maka malam ni dia terangkan apa kelebihan dia tu. Ketahui olehmu bahawasanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat besar kelebihannya. Dia kata besar ni besar betul. Besar ni maknanya penting sangat, banyak khasiat dia. Sekira-kira kata dia, macam mana besarnya tu? Besar segi ma'ani dia tu. Melengkapilah ia 4 perkataan ni, la ilaha illallah ni, akan segala aqidatul iman, mewakili akidah iman. Tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Semua akidah dalam tu. Keyakinan-keyakinan kita boh dalam tu, duk dalam tu. 50 pada la ilaha illallah, 18 pada Muhammadur Rasulullah alal khilaf. Dah belajar dah, semua duk dalam tu. Dia macam pil vitamin lah, pil kan. Pil tu kocik je, tapi khasiat dia makan satu pil macam-macam khasiat. Sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua dalam tu. Apa dia? Dia kata semua akidah iman dalam tu, yang wajib kata dia. Maknanya kalau tak tahu dosa, atas mukallaf mengetahui akan dia. Akan dia apa? Akan dia aqaidul iman tu, rukun iman yang 6, 20 sifat wajib Allah, 20 mustahil, itu semua duduk dalam tu. Duduk dalam la ilaha illallah, nafi isbat.
dan yang mustahil. Wajib mukallaf tahu akan dia. Apa yang wajib tahu tu? Daripada segala yang wajib, yakni sifat yang wajib, dan sifat yang mustahil, dan sifat yang jaiz, yang harus. Bagi Allah Ta'ala, semua dalam tu, semua dalam. Walaupun kita tak sebut, kita sebut la ilaha illallah, dah duduk dalam tu dah, dah ada dalam tu. Tahu tak tahu ada. Percaya tak percaya dah ada dalam la ilaha illallah tu, dah ada dah. Ya. Lepas tu dia kata apa? Dan bagi segala rasul, dia sebut Muhammadur Rasulullah, dah ada dalam tu dah. 18 akidah, 4 sifat wajib bagi rasul, 4 sifat mustahil. Satu sifat harus, lawan sifat harus, satu pula jadi 10. Kemudian 4 rukun iman, lawan 4 rukun iman, 8 buh dalam Muhammadur Rasulullah. Ya. Doa dalam itu. Dan bagi segala rasul, yakni segala sifat wajib mustahil harus rasul, segala rasul alaihimus salatu wassalam, serta sedikit hurufnya. Huruf sikit je, la ilaha illallah. Chip dia macam chip lah, chip. Sebut pun senang. Ada senjata orang beriman ni, dia ringkas je, tapi dia punya la ilaha illallah silahul murid. Silahul murid. La ilallah ni zikir yang menjadi pedang yang mencantas segala yang tak betul dalam hati ni, cantas buang. Diisbatkan yang patut diisbatkan. Lepas tu la ilallah ni dia besar. Sebab dia gabung dua, dia ada nafi, dia ada isbat. Kalau kita sebut subhanallah, subhanallah maha suci Allah, itu nafi, isbat tak ada, nafi. Kalau kita sebut alhamdulillah, itu mengisbatkan nikmat Tuhan, nafi tak ada pula. Nampak zikir-zikir yang lain, kenapa zikir yang lain tu tak boleh lawan zikir la ilaha illallah? Kerana dalam zikir la ilaha illallah ni dia ada nafi, dia ada isbat. Bukan sebut subhanallah, 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 nafi ya, menafikan yang tak layak bagi Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, mengisbatkan kebesaran bagi Allah, isbat. Jadi yang ada dua-dua mana? La ilaha illallah. Sebab tu dia besar, sebesar-besar zikir nak banding dengan semua zikir yang lain. Walaupun huruf dia sikit, 4 huruf je. La ilaha illa Allah. Kata Syekh As-Sanusi, Syekh Sanusi ni Al-Imam Ar-Rabbani, pengarang kitab Matan Sanusiyah. Mudah-mudahan dengan sebab tersimpan kalimahnya, tersimpan maknanya pendek, tak banyak, serta melengkapi ia atas barang yang tersebut daripada segala aqaid iman, dijadikanlah dia. Ini kata Syekh Sanusi. Disebabkan dia tu pendek, ringkas, tapi makna dia padat, maka dijadikanlah dia oleh syarak, juru bahasa dan petunjuk di atas barang yang di dalam hati daripada Islam. Cukup. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka menyebut la ilaha illallah. Lagi tak sebut aku perang. Perang tu atas nama kasih. Tu orang kafir tanya, tengok orang Islam ni nak perang ni. Perang Rasulullah tu atas dasar kasih. Sebab Rasulullah tahu yang selamat ke akhirat ni yang ada la ilaha illallah, tak ada iman, tak ada Allah, macam nak selamat macam mana? Sebab dia suruh perang. Bukan suruh perang, suruh bunuh orang. Perang tu sebab nak sayang. Macam mak kata, kau kalau kau pergilah buat maksiat, aku bunuh kau. Bukan nak bunuh, nak bunuh betul. Nak larang tu, lebih baik kau mati daripada kau buat maksiat tu. Diperintahkan Nabi SAW memerangi manusia ni sampai manusia menyebut la ilaha illallah, selamat di akhirat. Dan dia kata jadi ringkas, jadi juru bicara. Nak bukti kata ada Islam dalam hati tu, sebut la ilallah, selamat. Selamat.
hartamu, dirimu selamat semua. Dan tiada diterima daripada syarak seorang akan imannya melainkan dengannya. Tak terima pada syarak iman dia tu melainkan disebut dan dia yakin dengan makna la ilaha illallah. Cuma tu ada pembahasan lah. Adakah la ilaha illallah ni sebut tu sebahagian iman ataupun dia syarat bagi iman? Atau ada bahas syartun atau syatrun. Kalau syartun syarat, bukan diri iman, syarat. Maknanya kalau orang tu mati dia tak mengucap la ilaha illallah, kubur Kristian. Kalau dia tak sebut, tak boleh kubur dan kubur Islam. Sebut pun boleh, itu syarat. Tapi walaupun dia kubur Kristian, dalam hati dia beriman, tetap masuk syurga. Tetap, sebab iman dalam. Tapi kalau kita kata la ilaha illallah tu syatrun, sebahagian daripada iman, maknanya kalau tak sebut dia Allah tu tak sah iman tu, kena sebut. Semua hidup sekali kena sebut. Maka walaupun dia beriman, dia tetap kufur. Tapi yang muktamadnya jumhur ulama kata dia syarat saja. Kalau dia betul-betul beriman, walaupun tak ucap la ilaha illallah, dia tak beriman. Lepas tu ada satu syuyukh ulama yang menyatakan sebahagian daripada orang-orang Kristian yang betul-betul dia baik dan dia memang satu orang yang beriman, tapi dia tersesat menyembah Tuhan yang tiga. Di akhir sebelum dia mati tu, maka Allah datangkan bayangan Nabi Isa. Nabi Isa datang. Bayangan Nabi Isa datang memberitahu dia yang aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan, itikad kau selama kau hidup ni tak betul. Mengucaplah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mengucap asyhadu. Ada di antara mereka tu beriman, tapi tak sempat sebut. Tak sempat sebut. Jadi Allah Ta'ala muliakan dia tu. Dulu lama saya jawapan, kerana ada juga beberapa jasad orang non Kristian, satu nama Saint Benedict. Dia mati, jasad dia tak hancur, macam orang kita juga. Wallahu a'lam, mungkin secara rahsia dia dengan Allah dia beriman betul dan dia tidak mensyirikkan Allah. Jadi betul ikut Nabi Isa betul. Ada kaul seperti itu. Baik, jadi maknanya besarlah kalimat dia Allah ni menyelamatkan kita tu. Maka dia kata apa lagi? Maka adalah hurufnya la ilaha illallah. Kalau dikira huruf itu, ada 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni dia ada 24 huruf. Dan malam dengan siang, kalau kita kira malam siang, ada 24 jam, 24 saat. Jadi menunjukkan ada kaitan. 24 huruf, 24 jam. 24 huruf la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 24 huruf. Kalau kita kira satu-satu 24. Masa pun 24 jam. Maka tiap-tiap satu huruf daripadanya la ilaha illallah mengkifaratkan dosa satu sa'ah, satu jam. Sebut la satu huruf kan, kifarat dosa satu jam ni dosa. Ilaha ada 3 huruf dah, kifarat 3 jam yang punya dosa. Sampailah 24. Subhanallah. Dosa kecil lah. Baik kita, maksudnya kalau kita beramal la ilaha illallah ni sentiasalah Allah mengkifaratkan dosa, menggugurkan dosa-dosa kecil tu, habis semua, hilang dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan adalah segala hurufnya tu, huruf-huruf la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah ni, dia kata adalah jaufiyah, maknanya bukan halqiyah. Dia bentuk berongga, dia huruf-huruf yang berongga. Jaufiyah, bangsa rongga, yakni dibangsakan kepada berongga huruf-huruf itu. La ilaha illallah, berongga, berongga. Tengok rupa dia pun berongga,
Dia rongga. Dia bila kita sebut dia tu, dia kosong. Rongga makna kosong lah, jaufiah. Rongga. Kosong. Jadi apa tu? Mengisyaratkan kepada bahawasanya sayugialah bagi orang yang mendatangkan dia, yang sebut la ilaha illallah ni, ikhlas hati. Kosong mana kosong daripada riak, kosong daripada syirik khafi, kosong. Lafaz pun kosong. La ilaha illallah. Dia tak ada tutup. Dia tak ada. Semua kalimat dia mulut terbuka, jauf, rongga, berongga dia. Jadi ulama sampai situ kajian itu. Ada kaitan dengan sebut berongga tu dengan ikhlas hati. Kerana makna ikhlas apa? La yashubu bihi syai'un akhar, tak bercampur dengan sesuatu yang lain. Ikhlas, bersih. La ilaha illallah, bersih. Tak ada campuran, tak ada makhluk, tak ada syirik, kosong, hanya Allah semata-mata. Sudut sebut dia tu. Ini istimewa bahasa Arab ni. Dia sebut tu dengan benda yang disebut tu dia ada kait. Ini kalau orang mengaji ilmu istiqaq tu dia tahulah. Bahasa kita tak ada. Contoh rambut. Rambut bahasa Arab sya'run, syah. Syah kan? Syah. Rambut syah, rambut kembang. Potong, kotok, putus. Mulut, bahasa Arab apa mulut? Famun, fa buka, mun tutup. Mulut buka tutup, famun. Tu bahasa Arab. Atau orang dulu yang main, lepas tu dia zikir tu, dia sebut la ilaha illallah tu dengan hati dia ada connection. Kerana dia faham yang dia sebut tu berongga. Hati dia pun rongga, kosong. Tak ada lain melainkan Allah. Kita ini ilmu orang dulu lah. Mensyarat pada ikhlas hati. Sebut tu kena ikhlas hati kita tu. Jangan ada campur yang lain. Dan adalah segala hurufnya tiada bertitik. La tak ada titik, ilaha titik tak ada. Illallah Muhammadun Rasulullah. Tak ada. Tak ada ta, tak titik tu macam ta, ba, shin, itu huruf yang ada titik. Huruf jaiyah 28. Seluruh kalimat, seluruh huruf dalam la ilallah tak ada titik. Titik tak ada. Isyarat pada apa itu? Isyarat kepada bahawasanya sayugialah bagi orang yang melafazkan dengan dia la ilaha illallah, bahawa suci hati daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Titik tak ada. Titik noda tu tak ada. Mengisyaratkan kosong. Semua tadi lah. Jaufiah huruf dia tu. Ikhlas. Titik tak ada. Tak ada titik. Kosong je tu. Kalau kita tengok kalimat Allah tu, titik tak ada langsung. Isyarat kepada mengkosongkan diri itu di saat menyebutnya. Jangan ada yang lain. Supaya yang tadi juga. Suci daripada yang lain. Suci pada titik-titik noda. Dan adalah dia la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau dihitung ada 7 kalimah. 4 kepada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 3. 4 campur 3, 7. Kata Fakhrul Razi, apa kaitan pula 7 huruf, 7 kalimat tu? Kata Imam Al-Fakhrul Razi, dikaitkanlah 7 kalimat itu kerana bahawasanya segala maksiat itu datang daripada 7 anggota. 7 kalimat, 7 anggota. Ni tuan-tuan, ini nama ilmu isyarat. Ilmu dia ada 4. Dia ada nama ilmu kitabah. Kitabah ni kita belajar ni, ilmu tulis. Tulis, baca, faham. Ilmu kitabah. Naik sikit namanya ilmu isyarah. Isyarat. Tengok burung hantu datang, isyarat apa tu? Dia macam ni isyarat pada apa ni? Macam orang kita kan, kupu-kupu masuk dah, ni ada orang jauh nak datang ni. Tu. Itu ilmu isyarat tu.
Tapi dalam agama dia lagi detail lagi. Dia ada lagi tu. Dia ada lapis ilmu tu. Ilmu isyarat nama dia. Lepas ilmu isyarat ni barulah ilmu kasyaf. Atau baru ilmu laduni. Dia naik. Ilmu jenis Tuhan campak tu dalam hati dia tu. Sebelum tu dia dapat ilmu isyarat ni. Yang cakap ni semua ulama besar ni, Fakhr Razi. Jadi 7 maksiat, 7 anggota, 7 kalimah. Mana 7 anggota tu? 2 telinga, dan 2 mata, dan 2 tangan, dan 2 kaki, dan lidah, perut, faraj. Telinga 2 tu kira 1 lah. Telinga, mata, tangan, kaki, lidah, perut, farjun. 7 anggota. The 7 limbs. Ada 7 anggota kita ni. 7 anggota yang kalau kita pelihara, kita takwa, kita tak buat maksiat, selamat ke akhirat. Kalau kita tak jaga salah satu dari 7 ni, kita jaga mata, tak jaga telinga, jaga telinga, tak jaga mata, kita lepaskan. Kita jaga mata, jaga telinga, tak jaga pula kemaluan, tak jaga perut, maka jawapannya masuk neraka. 7 ni kena jaga. Maka hubungan antara 7 kalimat dengan 7 anggota. Maka tiap-tiap satu kalimah daripada la ilaha illallah mengkifaratkan maksiat daripada tiap-tiap satu anggota. Allah. Dia boleh pergi situ pula. Sebut la ilaha illallah. Menghapuskan dosa tangan, dosa mata, dosa telinga. Kerana kalimat dia sama. La ilallah 7, anggota pun 7. 7 mengkifaratkan 7. Ni semua ilmu orang dulu ni. Orang sekarang tak faham dah. Orang sekarang tak ada apa. Dia tak ada isyarat. Dia main bantai je. Dia baru isyarat dia bila nombor kereta baru dia isyarat. Nombor kereta dia sanggup beli mahal-mahal. Apa ni? Ini ada makna ni. Berapa ribu? 10,000 dia ni. Tengok apa? Tak ada apa pun. Ni ada 10,000 dia ambil beli nombor kereta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni free. Tapi boleh kifarat dosa. Nombor plate kereta tu tak boleh kifarat. Tak boleh kifarat. Hutang lagi. Tapi kalau kalimat dia Allah ni kifarat dosa. Berapa ribu nak bayar tu. Lepas tu kata apa lagi pula? Dia kata lagi. Dan lagi dia kata, dan satu anggota. Dan lagi kata dia, isyarat kepada bahawasanya segala pintu Jahannam ada 7. Neraka tu ada 7 pintu. Tertutuplah sekalian pintu itu daripada orang yang berkata dengan dia la ilaha illallah. Fadilat dia tutup. Muhammadur Rasulullah tutup 7 pintu tu. Isyarat pada tutup 7 pintu neraka. Terbuka 7 pintu syurga. Bifadlillah, dengan kurnia Allah, wa rahmatih, dan rahmatnya Allah. Maka sayugialah, kata Tuan Syekh, bila dah faham macam ni lah kelebihan la ilaha illallah. Kalau kita faham macam ni lah, macam kita faham je lah, kita kata wah, jadi nombor plate kita ni memang kalau siapa pakai ni, kita seorang pakai. Berapa ribu ni? 10, 20 ribu pun saya beri. Kalau kita dah faham macam ni dah bernilainya la ilaha illallah ni, nak buat apa ni? Nak faham je. Maka kata dia, sayugialah atas orang berakal. Maksud berakal apa? Tak gila, ada IQ, boleh faham, bahawa membanyakkan daripada menyebut akan dia. Dah faham? Sebut banyak-banyak lah, mahal ni. Menyebut akan dia la ilaha illallah, padahal menghadirkan pada hatinya akan barang yang melengkapi di atasnya, barang yakni daripada segala aqaidul iman yang telah kita belajar tu. Maknanya masa kita sebut la ilaha illallah, jangan lupa nafi isbat. Tak ada yang terkaya daripada segala sesuatu. Segala sesuatu berkendak kepadanya, melainkan Allah lah satu-satunya zat yang bersifat seperti itu. Dalam hati, mulut la ilaha lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati tahqiq, tak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat kekayaan, yang terkaya daripada yang lain. Tak ada Tuhan yang tak berhajat pada yang segala sesuatu, melainkan yang bernama Allah. Dalam tu kekal, mulut sibuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang dulu gitu. Tak apa, kita ni nak masuk zaman Dajjal lah ni.
Zikir tak ada duk fikir je. Tu pening tu. Teruk ni, duit jatuh ni, pening ni. Pak Haji zikir lah, jangan fikir lagi. Zikir. Tukar F tu dengan Z. Lepas tu dia kata apa lagi? Sampai banyak mana kita nak berzikir ni? Zikir je hingga bercampur makna daripada la ilaha illallah dengan daging dan darah. Allah, sampai bercampur makna tu dengan daging dan darah. Setengah kitab-kitab tauhid mentafsirkan maksud daging ni macam mana ni, nak mesrakan dengan daging. Daging tu apa? Daging tu isyarat kepada lidah. Lidah ni kan buat pada daging. Daging lidah mesra dengan lidah. Habis darah itu isyarat kepada hati. Isyarat kepada makna tu mesra dengan hati. Lafaz tu mesra dengan lidah. Makna mesra apa? Makna mesra tak terpisah, selalu sebut. Makna mesra dengan hati, selalu teringat makna la ilaha illallah tu. Sampai kepada tahap sampai mana tu? Nascaya melihatlah ia. Ia siapa ni? Ia orang yang asyik dengan la ilaha illallah. Orang yang asyik menghadirkan ma'ani la ilaha illallah dalam hati. Nascaya melihatlah ia. Diperlihatkan bagi diri itu, bagi kalimah ini, daripada beberapa asrar, segala rahsia-rahsia, dan ajaib, segala perkara mencari adat, akan barang yang tiada masuk di bawah kira-kira bilangan insya-Allah ta'ala. Maksud dia apa ni tuan? Banyak sangat yang berlaku sampai tak larat nak cakap. Keramah tu, lepas keramat lagi, lepas keramat lagi. Diperlihatkan satu demi satu. Orang yang zikir dari Allah ni tak sempat nak sebut, Tuhan tunjuk kebesaran itu. Baru nak nampak kebesaran Allah lagi. Allah buka, Allah tunjuk satu demi satu perkara-perkara mencari adat yang kita pun tak terfikir boleh jadi macam tu. Sebab zikir la ilaha illallah terbuka semua, hakikat semua terbuka. Teringat satu kisah seorang Habib. Habib ni dia Habib di Yaman. Habib dekat Yaman. Habib ni tak pernah keluar daripada Yaman. Di Hadramaut tu semua orang tutup aurat, tak pernah tengok. Satu hari dia teringin nak pergi ke Mesir, kerana mendengar bahawa di Mesir ni banyak wali Allah. Sampai di Mesir, buka mata tu dia yang pakai skirtnya, yang hisap apa tu, shishanya, berkasap-kasap. Macam mana kata ada wali Allah di sini? Macam-macam orang, macam-macam maksiat. Dia pun malam tu dia pun bermunajat pada Allah. Ya Allah, kalau betul lah bumi Aulia ni, bumi Mesir ni banyak wali Allah, kau tunjukkanlah padaku. Setiap kali kau tunjukkan aku satu wali Allah, aku akan tolak satu tasbih. Subhanallah, kata. Besok pagi tu dia pun berangkatlah nak pergi ke satu tempat, nak naik bas. Tengah-tengah tunggu bas ni datang tukang sapu sampah. Assalamualaikum tuan, dari mana? Oh, dari Yaman. Masya Allah, apa khabar Habib? Gini-gini, sembang-sembang. Bas pun sampai. Belum Habib tu naik bas, tukang sapu sampah tu sebut kat dia, tuan, jangan lupa tolak satu tasbih tu. Wali punya tukang sapu sampah. Dia pun naik bas. Jalan datang tukang konduktor bas, tukang ambil bayar, tukang tiket, tukang bagi tiket. Tiket. Tabang, bayar. Oh, dia pun bayar. Tuan dari mana ni? Oh, saya ni dari Yaman. Masya Allah Habib, Masya Allah, selamat datang ke Mesir, begini. Sampai masa nak turun bas, konduktor tu cuit dia, tuan, jangan lupa tolak satu tasbih. Oh, kata wali pula konduktor bas ni. Sampai begitulah, terus sampai malam tu, sedar-sedar dah 100 tasbih dia dah pusing dah. Allah, rahsia Allah tu, kita terbuka rahsia tu. Nak jumpa dah, zikir lah ya Allah. Tak tahu siapa wali Allah, dibuka Tuhan. Tu istimewa je tu kalimat la ilaha illallah. Itu mana asrar.
terbuka rahsia, terbuka perkara ajaib, mencari adat, semua berlaku. Tapi dengan syarat memperbanyak-banyakkan sebut la ilaha illallah dan hadir makna itu sampai melengket dalam hati. Siang dan malam, siang dan malam. Betul dia kata apa lagi? Dan dia kata lagi sehingga tidak masuk di bawah kira-kira. Bilangan apa ni? Bilangan perkara ajaib yang berlaku tak boleh nak hitung lagi dah. Insya-Allah taala. Jaminan daripada Syekh As-Sanusi. Kata Syekh Al-Baijuri, sekurang-kurang membanyakkan dia pada ulama fuqaha, ulama fiqh kata apa, sekurang-kurang sehari semalam 300 kali. Tabligh dia tahu tu 300. Memang bukan amalan tabligh tu, memang amalan. Mereka diamalkan 300 paling kurang. Fuqaha kata paling kurang 300. Jangan kurang dari itu. 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah sehari semalam. Tak kira pagi 100 ke, petang 100 ke, malam 100, jumlah cukup 300. Siang malam cukup 300. Sehari semalam. Dan pada ulama sufi 12,000. Nak sufi ya? Berapa ya Allah? 100 sufi. Fuqaha pun tak masuk. Nak jadi sufi 12,000. Apa? Nak kira 12,000 mampu? La ilah, berbuih mulut. 12,000 sehari semalam. Dan dikendaki dengan dia, maksud 12,000 ni apa dia? Menghabiskan segala waktu dan sekalian ahwal. Itu maksud dia. 12,000 tu maknanya sampai tak boleh nak hitung dah. Bukan kira 12,000, penat nak kira tiap-tiap 12,000. Maknanya siang malam tu duk tak kering lidah daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kita orang baru nak belajar berzikir ni, tu dia zikir kita. Tak apalah sekali-sekali kita zikir Allah Allah, hak itu sambil-sambil kita tabarukan. Tapi zikir kita ni yang sebenar orang yang mubtadi baru nak berjalan pada Allah, la ilaha illallah. Itu dulu. Bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun tak apa, itu dulu. Sampai betul-betul tahqiq dengan Allah. Lepas tu dia kata apa lagi? Seperti barang yang diambil, yakni difahamkan daripada kata musannif. Mana dalil kata sampai 12,000 ni dengan maksud habis semua masa? Dalilnya mana? Dalilnya kata pengarang kitab, sehingga bercampur dengan daging dan darah. Maknanya sepanjang hari lah, tak lepas kalimat tu, mabuk dengan kalimat itu sampai dah tak nampak dia melainkan la ilallah. Nampak makni la ilallah tu, tak ada memberi kesan, tak ada memberi bekas melainkan Allah. Nampak semua tu. Dan kata Syekh Al-Baijuri, habis. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubikum, yakni dan sebut olehmu, zikirlah olehmu akan Allah Ta'ala padahal engkau dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring di atas lambung sepanjang waktu. Ini juga menjadi dalil orang-orang yang zikir hadrah, zikir berdiri, zikir melompat. Dalil Allah kata, berzikirlah kamu akan Allah qiyaman, berdiri, tengah berdiri ni la ilaha illallah, la ilallah, duduk la ilaha illallah, la ilallah, baring la ilallah, la ilallah. Buat kok mana style pun tak lepas la ilallah tu. Ni orang kata bid'ah lah, bid'ah. Mana Quran kata itu? Quran kata berdiri tak lompat. Kacau. Quran kata duduk tak goyang. Tu tak faham ilmu tafsir. Tak faham ilmu tafsir tu. Masuk dah tu. Dia sebut 3 dah lah. Takkan nak sebut ketika berdiri, ketika bergoyang, ketika duduk, ketika baring, ketika melompat. Tak faham tafsir Quran. Macam orang kata, Allah haram Allah lahmal khinzir, Allah mengharamkan makan daging babi. Daging yang haram, tulang tak haram. Quran tak sebut.
tak mengaji tafsir, tak mengaji usul fiqh. Lepas tu kata apa lagi? Ya ni dah. Dan yang afdal pada melafazkan dia, afdal bila nak sebut la ilaha illallah ni, dengan meninggalkan mad. Tinggalkan mad yang jangan panjang-panjang. Pada hak orang kafir yang hendak masuk Islam. Orang masuk Islam nak cepat-cepat, nak masuk Islam, okey, boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun sebut asyhadu an la ilaha, tak ada mat, tak ada asyhadu an la ilaha. Nak masuk ke Islam orang, jangan ajar dia baca dengan bertajwid. Jangan, ni nak masuk Islam ni. Kan kita ajar dia, ucap ikut asyhadu. Allah, dia pun Allah, baik mati. Tak sempat mengucap, kau tanggung. Dia mengajar orang sebut panjang-panjang. Jangan dimatkan, jangan dipanjangkan. Bila kita nak talqin pada orang kafir nak masuk Islam, ringkas, masukkan Islam, supaya segera berpindah kepada agama Islam. Ni nak peringat juga ni, kalau ada sahabat-sahabat kita nak masuk Islam, jangan kita boleh pergi dekat perkim, tak boleh tu. Kalau dia mati kita tanggung, tak boleh. Nak masuk Islam, okey, syarat sekarang. Saya bukan ustaz, saya tak pandai lah, tak boleh. Terus okey, mengucap, ikut saya mengucap dulu beritahu makna, lebih kurang ikut. Dah, sekarang pergi perkim, sekarang pergi daftar, mengucap dulu sekali. Itu cara bila nak Islamkan orang. Dan tak boleh tangguh-tangguh. Tak boleh kata nanti kejap pun tak boleh. Nanti kejap, tak boleh, segera. Dan lagi dia kata apa lagi? Dan lagi dia kesalahan pada hak orang mukmin. Kalau dah mukmin, maka yang afdalnya dipanjangkan dia. Kita baca kena panjang. Kita orang mukmin, matkan dia, la ilaha illallah, panjang, dimatkan. Dan sungguhnya datang warid bahawasanya, ni hadis Bukhari ni, barang siapa berkata la ilaha illallah dan dipanjangkan, nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Wah, ni kan setengah Wahabi tak boleh terima ni. 4,000 dosa hancur. Allah Ta'ala mampu lebih daripada itu boleh, daripada dosa besar. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, apa yang untungnya? Sabda Nabi SAW, diampunkan bagi ahli keluarganya. Dosa dia tak ada, keluarga dia punya dosa ampun, dengan barakah membaca mat pada la ilaha illallah, baca panjang. Tiap-tiap satu temat dimatkan tu, dipanjangkan tu. Dan jirannya meriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dibaca dengan mat. Dan bersalah-salahan ulama pada yang dikendaki dengan mat tu berapa harakat. Maka kata setengah daripada masyayikh, guru-guru, bahawa dipanjangkan alif itu dengan kadar 7 alif. Satu alif berapa harakat? 2, berarti 14. Dan iaitu 14 harakat, yakni digerakkan anak jari yang 14. La ilaha illallah, 14. Tu itu kata setengah ulama. Iaitu kerana tiap-tiap satu alif 2 harakat, dan dipanjangkan alif pada lafzul jalalah, la ilaha illallah, Allah tu kadar 3 alif, iaitu 6 harakat. Yang situ 6. Jadi maknanya la 14, ila 14, illallah, Allah tu 6. Ni 14, 14, 6. Ada 3 tempat. La 1, ila 2, illallah. 14, 14, 6. Dia mari kita amalkan sekali lah, supaya kita termasuk dalam orang yang mengamalkan ni. Tarik nafas kuat-kuat sikit. Yang semput-semput tu tarik nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas ya. Ikut saya baca ya. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. Illallah. Alhamdulillah ya. Wabuk pagi berdosa. Kali 3. Itu hadis Al-Bukhari. Banyak rahsia kat situ. Kadang-kadang kita rasa serabut, pening, beramalkan tu sekali. Ijazah semua ya. Amalkan, baca dengan sepanjang itu. 14, 6. Dalil ada dalam kitab, jangan takut. Dan Bukhari ya, hadis Bukhari. Tak ada bid'ah itu. Dan dikendaki, jadi 14, 6. Dan dikendaki dengan bercampur daging dan darah itu. Apa maksudnya campur daging dan darah? Kinayah, kalapas sindiran daripada tetapnya. Maknanya terlalu dibaca, selalu dibaca. Maksud bercampur darah daging ini, sekira-kira apabila ditinggalkan dia, tetap, maksudnya berturut-turut, tak pernah ditinggal, istiqamah. Sekira-kira bila ditinggalkan dia, nescaya berlaku ia atas lidahnya dan hatinya. Faham tuan-tuan? Dia sebut dah sampai tahap ditutup budak lidah bergerak sini. Terpaksa tutup. Dia buka la ilaha sampai tahap itu. Hati dia tu tak boleh nak berhenti. Itu maknanya mesra dengan lidah dan hatinya. Sampai tahap itu. Nescaya dibukakan berbagai asrar dan beberapa ajaib yang akan mencari adat dan mencengangkan akal. Tengok katak ni berzikir. Sudah. Kita dengar ong, dia dengar la ilaha sudah. Kalau siapa dah dengar tu jangan risau terus pergi hospital lah tu. Betul lah tu. Dan lagi dia kata apa lagi? Dan dikendaki dengan bercampur berlaku dan dengan sendiri. Berlaku dengan sendiri. Tak payah fikir dia, tengyang-nyang lantingo dia tu, zikir tu, dengan tiada ikhtiarnya. Bukan dia paksa-paksa tu, dia dah melekat. Tersebut macam kita, la ilaha illallah budak ni, la ilaha, dia terus, dia terlekat kat situ. Dia terlekat pada hatinya itu. Dan dikendaki dengan makna asrar tadi. Apa makna rahsia-rahsia tu? Segala ilmu, segala ma'rifah, segala sifat-sifat kepujian. 3 tu. Dibukakan baginya segala rahsia. Asrar. Apa makna asrar? Maknanya ilmu, maknanya ma'rifatullah, dan maknanya dipakaikan dirinya dengan segala sifat kepujian. Tanpa mujahadah. Tanpa mujahadah. Fadilat dari Allah ni terbuka macam orang mujahadah bertahun-tahun nak dapat zuhud. Dia tiba-tiba zuhud. Tiba-tiba dia jadi zuhud. Tiba-tiba tawakal. Tiba-tiba haya' min Allah, malu pada Allah. Cepat. Asra'u turuq ilallah. Secepat-cepat jalan menuju pada Allah tu la ilaha illallah tu. Cepat. Gitu kan. Dan dikendaki dengan ajaib tu pula apa dia? Iaitu segala keramat, perkara mencari adat, karamah, benda yang tak masuk akal, yang dimuliakan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dirinya. Seperti dihantarkan berkat pada hartanya. Duit sikit, RM10 je, sebulan tahan. Tak habis duit aku ni. Barakah Allah. Ini RM1,000 sehari habis. Dan makanannya, makanan pun berkat. Makan tak habis. Makan tak habis. Sikit makan kenyang.
hingga mencukupkan makanan yang sedikit akan orang yang banyak. Dia buat kenduri ni kira-kira 7,000 orang, 3 ekor lembu ni. Seekor dah cukup dah. Ada lebih lagi. Patut tak cukup ni? Cukup tak dah? Tu tanda berkat tu. Kalau seekor lembu tak cukup-cukup Ustaz, tu berkarat. Berkat lain. Dia seekor lebih pada 1,000 orang cukup. 7,000 orang pun cukup. Tu dia berkatkan makanan itu. Dan dimudahkan dinar. Dan dirham, duit senang masuk. Orang tengok muka dia, Ustaz, envelope, macam tiba-tiba je orang nak belanja dia makan, tiba-tiba je ada orang nak tolong dia tu. Tu semua barakah zikir la ilaha illallah. Dimudahkan dinar dan dirham. Tiap-tiap tahun dia lagi. Dan lainnya daripada menyeru hajat kepadanya. Dan lain-lain apa saja hajat yang datang dalam hati dia, Allah datangkan benda tu. Baru nak terdetik hati, datang. Tetapi tiadalah sayugianya. Peringatan. Bila dah berlaku karamat ni ada peringatan. Janganlah sayugianya bagi seorang bahawa maksud akan demikian itu. Ya, aku nak zikir, nak jadi karamah, nak tengok kata berzikir, nak dapat duit senang, zikir, nak dapatkan kelebihan tu. Tu tak ikhlas lah pula. Nakkan ke situ pula. Jangan kau terpesona dengan karamat itu. Kita nak Allah, bukan nak karamat tu. Jangan kau maksudkan, tiadalah sahaja bagi seorang bermaksud demikian tu dengan suatu daripada taatnya dan amal ibadatnya. Jangan, kata Tuan Syekh ni, kau niatkan taatmu, ibadahmu, nak ke karamah tu, nakkan benda-benda ajaib tu. Dan jika tiada, kalau kau tidak, maksudnya kalau kau niat amal ibadat kau nak keramat, nak ini, nak itu, nescaya masuklah atasnya orang yang macam itu syirik yang khafi. Zikir nak keramat, zikir nak ini tok wali, zikir nak zikir nak cepat dia masuk, membatalkan pahala amalnya. Batal pahala amal, syirik khafi dah masuk, tak sampai pada Allah, terhijab kat situ. Maka wajib atas murid bahawa menjernihkan batinnya daripada demikian itu pada ketika menyebut kalimat tauhid. Kena kosong, kena serah pada kalimat itu, sebut je, jangan ada niat-niat lain, kosong. Maka jangan dimaksudkan dengan dia kalimah, melainkan akan nak dapat keredaan Tuhan dan nak dapat pembukaan hijab daripada mata hatinya. Ni dua konsep. Kalau kata ni zikir Allah ni Ustaz, kalau semua jangan niat keramat, jangan niat itu, jangan niat ni, habis nak niat apa? Niat dua saja, nak redha Allah. Apa makna maksud nak redha Allah? Allah is pleased with you. Allah suka kita, senang. Allah redha kita sebagai hamba ni. Allah radhiyallahu anhum wa radu. Kita redha Allah redha pada kita, pun redha pada Allah, redha. Allah terima kita dengan senang, dengan sukanya. Allah terima. Kalau Allah dah redha, semua dapat. Ni yang pertama. Yang kedua, diniatkan futuhul hijab, terbuka segala hijab. Apa sebab nak buka hijab ni? Nak nampak kebesaran Allah. Kenapa nak nampak kebesaran Allah? Nak dekat dengan Allah. Bila dah nampak, yakin lah. Buka tu nak tambah yakin, bukan tak yakin. Macam Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, macam mana cara kau menghidupkan yang mati? Allah tanya, Ibrahim, kau tak yakin aku hidupkan yang mati? Yakin ya Allah, tapi supaya tenang hatiku ni, aku nak melihat macam mana cara kau hidupkan yang mati ni. Hei Ibrahim, ambil kau 4 ekor burung, potong, campur, gaul, letak kat gunung-gunung ni, seru, hei burung datang, bercantum burung datang balik. Adakah Nabi Ibrahim itu tak yakin Allah menghidupkan yang mati? Bukan, dia yakin. Tapi dia nak yakin itu bertambah yakin. Dia nak jadi ainul yakin, hakul yakin. Begitu juga kita berzikir nakkan pembukaan daripada Allah,
nak tengok benda-benda yang mencari adat tu, nak yakin dengan Allah. Nak yakin dengan Allah. Situasi kita tersepit, zikir Allah pup, terlepas. Masya Allah, baru nampak Tuhan. Kalau tidak, tak nampak Tuhan. Nampak? Lepas tu dia kata apa lagi? Sikit lagi. Tiadalah seorang tu bahawa maksud demikian tu habis. Jangan ada niat lain. Niat dua saja. Membuka hijab, redha Allah. Maka kami pohonkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa dijadikanlah kami dan segala kekasih kami pada ketika hendak mati, katanya, melafazkan dengan kalimah syahadah serta mengetahui dengan barang yang terkandung di dalamnya daripada segala aqaidul iman. Wabillahi taufiq, amin. Mudah-mudahan kata ini, kita ni doa daripada pengarang ni, kata dia, mudah-mudahan bila dah faham ni dah maksud la ilaha illallah, janganlah kita ni mati melainkan dalam kalimat itu. Menjadi kekasih Allah, dilapaskan kalimat syahadat dan tahu maksud yang terkandung dalamnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Tak khatam juga. Ada soalan? Sekali lagi khatam ni. Sekali lagi. Cerita dia menarik. Banyak isi dalam ni. Rugi tak mengaji. Ada soalan? Kenapa Allah tekankan kepada mulut, hati, mulut dan kenapa Allah tekankan kepada hati, mulut dan Kenapa Allah tekankan hati, mulut? Bagus. Kenapa Allah tekankan daripada semua anggota yang 7 ni? Allah selalu menekankan pendengaran, penglihatan dan hati. Kullu haula'i mas'ulun. Semua itu akan disoal oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hatimu, fuad, kullu haula'i mas'ul, semua itu akan disoal. Kenapa sebut 3? Kenapa tak sebut kaki, tak sebut tangan? Kenapa sebut 3 tu? Sebab 3 ni punca kepada yang lain. 3 ni big brother. Dia ada big brother, dia small brother. Small brother dia follow big brother. Abang Long dah buat tu, adik Long, adik cik ikutlah. Abang dah buat. Bila mata dah mula melihat maksiat, bila telinga dah mula mendengar fitnah, apa hati akan buat? Hati bercita-cita. Bila hati sudah bercita-cita nak buat maksiat, baru tangan ikut, baru kaki ikut. Jadi tangan dan kaki ni tamek yang mengikut. Tangan, kaki, farjun 3, batnun, perut 4 ni pengikut setia kepada mata, telinga dan hati. Antara 3 tu pula yang banyak disebut yang mana? Hati. Sebab hati itu raja. Hati itu raja. Pengawal dia 2. Mata, telinga. Mata sumber maklumat masuk. Kalau yang masuk tu kotor, dia akan menasihatkan raja ni buat kerja kotor. Kalau dia banyak dengar sampahlah masuk dalam hati dia tu. Penasihat dia tu, penasihat 25% tu, 2 tu, mata dengan telinga tu, dia menasihatkan hati tu. Bila hati sudah rosak, hati sudah membuat teringin nak buat maksiat, barulah diarahkan perut makan yang haram, diarahkan kaki melangkah tempat maksiat, diarahkan tangan menyentuh yang maksiat. Jadi yang mana yang ni pengikut. 4 anggota ni pengikut, tamek. Matbuk dia mana? Matbuk dia hati. Pengawal rapat dia siapa? Mata, telinga. Sebab tu disebut 3 tu. 3 ni kalau kita kawal, yang lain ikut. Yang lain ikut. 3 ni kalau tak dikawal, hancur. Sebab tu disebut khusus inna sama wal basar wal fuad. 3 tu disebut. Bukan bermakna nafi yang lain. Yang lain tu mengikut yang 3 itu. Kerana 3 ni punca, saluran utama. Hati tu tempat berniat,
tempat dia nak mula. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu hadis menyatakan al-ainani tazniyani. Dua mata itu berzina. Dua mata itu boleh berzina. Tanganmu berzina. Hatimu berzina. Maka tinggallah farash ayyusaddiqa aw yukadziba. Sama ada dia nak mengiyakan atau menafikan. Ada hadis. Apa maksud Nabi tu? Mata tu berzina. Mana mata ni punca zina. Mata dah tengok, dia teringin dah. Nampak? Lepas tu mulut tu berzina, dia mula nak menyentuh. Dia mula nak ni. Lepas tu hati tu berzina, berkhayal. Baru yang lain tu mengikut. Wallahu a'lam. Ada lagi lain? InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan barakah daripada pengajian ini, mendapat keberkatan, diamalkan, difahamkan, diulang-ulang, insyaAllah menjadi barakah. Amin. A'udzu syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syur bil i'tibari aqrarana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.